Okey, saya akan terangkan di bahagian nombor 3, iaitu proses-proses yang akan berada di dalam warehouse. Saya akan terangkan secara satu persatu. Okey, kita akan mulakan dengan proses yang pertama, iaitu receiving. Okey, receiving adalah salah satu proses yang penting di mana gudang akan menerima barang. So, ketika berlakunya proses tersebut, kita perlu memastikan barang yang kita terima itu adalah barang yang betul. Dalam masa sama, kita perlu pastikan kuantiti yang kita dapat itu adalah kuantiti yang betul. So, di samping itu juga kita perlu memastikan waktu dan keadaan barang tersebut adalah tepat dan baik. Kerana jika ada sebarang kegagalan dalam proses ini, ia akan memberi kesan kepada operasi yang seterusnya. Contohnya, ia akan memberikan salah satu masalah yang terbesar ketika melakukan perkara ini adalah mengambil masa yang lebih lama daripada masa yang sepatutnya. So, seterusnya ialah proses yang kedua, ialah put away. So, apa ini put away? Okay, put away adalah salah satu proses yang ia merupakan salah satu pergerakan barang dari dari kontena ataupun daripada lori tersebut ke lokasi penyimpanan gudang yang kita tahu letak barang ke dalam gudang lah. Kegagalan meletak barang ke dalam lokasi paling ideal boleh menjejaskan operasi produktiviti operasi gudang. So, perkara ini akan disimpan, contohnya barang itu akan diambil dan disimpan berdasarkan tempat-tempat yang sepatutnya. So, memerlukan salah satu aturan yang lebih baik ataupun salah satu proses yang lebih efisien dan sebagainya. Contohnya, kita memerlukan kargo, kita boleh simpan dengan lebih cepat dan pantas. Kita tidak mengambil masa yang lama untuk mengangkat barang untuk meletak di tempatnya. Selain itu, masa yang dilakukan akan lagi cepat ataupun akan diminimumkan. So, seterusnya keselamatan barang dan pekerja juga akan lebih terjamin. Takkan ada bahaya yang akan mengancam. So, yang terakhir ialah kargo akan lebih mudah dipantas dicari. Dan seterusnya, penggunaan ruang di dalam gudang tersebut akan lebih dimaksimumkan. So, benda ini sangat penting kerana jika gudang itu dapat dimaksimumkan, kita dapat memenuhi secara penuh ruang-ruang yang berada dalam gudang. Ini akan lebih meningkatkan produktiviti dan barang-barang akan disimpan secara lebih sistematik. Yang seterusnya ialah yang paling penting lah, paling ada di dalam setiap operasi di dalam warehouse, iaitu storage. So, storage ini adalah salah satu proses penyimpanan di mana barang akan dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan. So, barang tersebut akan diletakkan di dalam ruang paling sesuai berdasarkan barang tersebut. Jika barang tersebut terlalu lembut, kita akan letakkan di satu kawasan. Jika barang tersebut ialah kotak, kita akan letakkan di satu kawasan. Dan perkara ini adalah proses penyimpanan ini memerlukan mungkin agak banyak masa, tapi kita dapat melakukan dengan lebih pantas. Proses penyimpanan dapat dimaksimumkan. So, bila kita letak barang-barang tu, kita dapat memaksimumkan ruang yang ada di dalam gudang. Contohnya, kita ada ruang penyimpanan untuk bahagian lembut, ruang penyimpanan di bahagian kotak dan sebagainya. Kita boleh penuhi, kita boleh letakkan secara kemas dan sebagainya. So, perkara ini memerlukan kecekapan tenaga kerja. So, dia dapat meningkatkan kecekapan tenaga kerja untuk pekerja-pekerja di dalam gudang. So, kita akan teruskan dengan proses yang seterusnya, iaitu order picking. Okey, order picking ni adalah salah satu proses pengumpulan produk bagi memenuhi pesanan pelanggan. So, bila kita ambil tu, kita memerlukan banyak tenaga kerja kerana ia merupakan salah satu proses yang termahal di dalam gudang, yang di mana proses ni akan membolehkan anda untuk mengurangkan kos. So, contohnya kita nak angkat barang itu, nak pilih barang berdasarkan order-order yang ada di dalam sistem. So, perkara ini juga memberikan satu benefit kepada
pihak-pihak warehouse kerana ia akan mengoptimalkan proses ini. Jika kita dapat mengurangkan kos dengan meningkatkan kecekapan gudang, kita juga boleh mengurangkan masa-masa ataupun kos-kos yang telah kita guna di dalam proses ini, kerana ia salah satu proses yang termahal di dalam gudang. So proses ini juga harus fokus untuk mencapai ketepatan, kerana satu kesalahan dapat memberi kesan langsung kepada kepuasan pelanggan anda. Contohnya, anda membeli satu barang, saya memberi satu contoh, anda membeli satu barang telefon, dan apa yang anda dapat ialah kerusi. So itulah salah satu silap yang diperolehi, ataupun silap yang mungkin akan dilakukan dalam proses ini. Sebab itu kita perlu memerlukan fokus yang tinggi, kerana perkara ini dapat memberi kesan kehadap kepuasan pelanggan. So yang seterusnya kita akan teruskan dengan salah satu sistem selepas order picking, iaitu sistem broadcast picking. Ini salah satu yang saya tambah dalam proses tersebut. Sistem ni adalah salah satu sistem di mana kita akan mengasingkan satu pembungkusan yang telah pecah. Contohnya, kotak tersebut telah kemek, ataupun salah satu bungkusan itu telah pecah dan sebagainya. So kita akan asingkan, dan perkara ini juga akan memberi satu kos juga kepada pihak warehouse, kerana mereka yang akan mengambil tanggungjawab terhadap perkara ini. So biasanya perkara ini berlaku pada penghantaran cardboard dan juga tut. So ini memerlukan lebih banyak pengendalian produk, lebih banyak cardboard untuk diproses, dan lebih banyak tenaga kerja. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada repackaging, ataupun repacking. Packing ada proses menggabungkan barang yang terpilih dalam pesanan jualan untuk menyiapkan untuk dihantar kepada pelanggan. Salah satu ialah mengemas dan memastikan kerosakan dapat dikurangkan sejak barang itu keluar daripada gudang. Selain itu, pembungkusan mestilah cukup ringan dan tidak berat, kerana berat ini merangkumi satu kos di mana jika semakin berat barang itu semakin tinggi kos dia. So kita perlukan minimumkan sebanyak yang mungkin berat itu untuk mengawal kos pembungkusan. So yang seterusnya ialah, yang paling penting ialah shipping ataupun penghantaran. Penghantaran ada proses gudang yang terakhir, dan pemulaan perjalanan barang dari gudang ke pelanggan. So ini yang akan sampai ke pelanggan. Penghantaran dianggap berjaya jika pesanan yang tepat disusun dan dimuat dan kekirim ke pelanggan yang tepat. So kita tak nak kita hantar ke pelanggan yang salah. So sebab itu kita memerlukan fokus yang tinggi dan melakukan perjalanan melalui mode transit dengan lebih tepat. Contohnya, hantar di tempat yang di tempat yang betul dan di waktu yang tepat. Proses ini seperti membuat pesanan, meletakkan, mengambil, mengemas juga penting dalam kejayaan penghantaran. So ia perlu tepat dan selamat untuk sampai ke tangan pelanggan. Okey, seterusnya ialah cross docking. Cross docking ini melibatkan penghantaran produk dari kilang pembuatan terus ke pelanggan. So dia tak akan teruskan seperti aktiviti-aktiviti yang saya terangkan tadi. Dia akan terus receiving, cross docking, dan akan terus ke shipping. So dia tidak ada bahan di antaranya. Cross docking ni bukan sahaja mengurangkan pengendalian bahan, tetapi juga mengurangkan keperluan menyimpan produk dalam gudang. So dia tak mengambil masa yang lama dalam gudang. Dia cuma akan receiving, terus cross docking, dan akan terus ke shipping, akan terus hantar. So untuk mengurangkan dalam banyak kes, contohnya produk dihantar ke kawasan seperti tempat muatan untuk diperuntukkan perhantaran keluar terus. So cross docking membolehkan syarikat mempercepatkan penghantaran kepada pelanggan, yang bermaksud pelanggan sering mendapat apa yang mereka mahu ketika mereka menginginkannya. Macam tu. So matlamat rantaian makanan ini adalah boleh dioptimumkan
Tetapi penyelesaian cross docking juga mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan oleh syarikat seperti menerapkan operasi. Contohnya, benefit yang saya boleh nampak, kita boleh mengurangkan kos ataupun reduce kos yang ada di dalam, seperti kos manage untuk barang tersebut. So itulah cross docking. Cross docking tidak akan pergi ke put away, storage, order picking dan sebagainya. Dia akan terus ke receiving, terus ke cross docking akan terus ke shipping. Okey, kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya. Assalamualaikum. Saya Muhammad bin Abdul Mukti, nombor matriks 10 DLS 19F2006. Okey, saya akan sambung daripada bahagian Ashraf, iaitu saya akan terangkan pasal storage zone. Di dalam storage zone ni, warehouse menggunakan pallet racking system untuk menyimpan barang. Okey, kenapa kami gunakan pallet? Sebab pallet ni dia boleh membuatkan barang dalam warehouse tu jalan dengan cepat. Forklift boleh forklift boleh masuk dengan mudah. Lepas tu kos dia lebih murah, boleh dinaik taraf dengan teknologi, boleh digunakan, kita boleh susun dia rapat-rapat. Dia boleh disimpan tempat tinggi, jadi barang nak rosak tu jadi susah lah nak rosak. Jadi storage untuk barang elektrik dan elektronik, mesti pastikan barang tersebut disimpan dengan selamat, bersih dan tersusun. Lepas tu kena buat dalam mestilah menggunakan rack mount cases. Rack mount cases ni adalah tempat di mana untuk menyimpan alat-alat elektronik. Okey. Dalam storage untuk elektrik mestilah dikawal, mestilah ada pengawal keselamatan untuk jaga storage tu, jaga warehouse tu. Sebab barang-barang tu memang kecil dan mudah untuk dicuri dan sangat bernilai tinggi. Jadi kita dalam warehouse tu kena ketatkan kawalan masuk keluar untuk mengelakkan daripada kecurian. And next is barang elektrik dan elektronik ni mesti tak boleh diletakkan di atas lantai. Dia mesti di tempat-tempat yang khas untuknya dan tempat yang tinggi untuk mengelakkan charge elektrik boleh berkena kepada pekerja warehouse. Dalam warehouse mestilah ada software yang boleh menyokong operator dalam pengurusan barang ni, handling barang. Lepas tu mestilah
Okay, WMS ni, Warehouse Management System, akan facilitate semua management daripada segi gudang, sama ada menggunakan manual atau menggunakan automatic, dengan menggunakan komputer. Jadi semua jenis barang elektronik yang berada dalam warehouse itu semuanya telah direkodkan. Semuanya mempunyai kod sendiri. Hanya perlu pekerja gudang hanya perlu tekan kod untuk memudahkan proses storage keluar untuk ke order picking proses. Kemudian saya akan terangkan tentang order picking zone. Order picking zone ni adalah aktiviti dalam pihak warehouse tu terima order daripada customer untuk mengambil order daripada pelanggan. Order picking ni penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, menjimatkan kos. Kalau silap ambil barang masa order picking ni, membuatkan warehouse dan transportation provider mereka akan rugi, sebab kena buat banyak kerja untuk pulangkan barang ke mana, atau barang tak cukup ke, barang rosak ke. Jadi dalam order picking ni, pekerja warehouse, pekerja gudang mestilah melakukan kerja ni, mestilah ambil order dengan cakap. Pastikan produk tu mengikut apa yang diperlukan customer, supaya tidak ada pembaziran di situ. Jadi kena pihak warehouse mestilah faham barang apa yang perlu yang diperlukan oleh customer. Bukan itu sahaja, order picking ni adalah satu proses yang banyak memakan kos untuk warehouse. Jadi kita kena bijak dalam melakukan satu perkara. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Okey, seperti yang saya cakap, WMS ni memang berguna untuk proses order picking, sebab dia akan memudahkan segala urusan. Jadi apabila kita terima barang tu, kita akan mudah untuk dia akan memberi apa yang sepatutnya diutamakan. Contohnya customer A adalah pelanggan nombor 1, dia yang order dulu. Jadi kita akan penuhkan order dia dulu. Manakala kemudian kita akan operator akan jalan untuk ambil barang elektronik tu, keluar untuk picking dia ke jalan, keluar ke tempat shipping zone. Shipping zone di mana tempat tu ada packaging. Kemudian setiap barang tu akan di-scan untuk kegunaan bahawa stok WMS tu akan automatic trace bahawa barang ni dah keluar. Jadi dalam kod satu barang tu contohnya ada 10, akan tinggal 9 contoh. Assalamualaikum. My name is Muhammad Ashraf bin Isra. My number metric is
10DLS 19F 2030. Today I'm gonna talk about activities to be carried out in every zone. The thing that I want to talk about is receiving area, cross docking area, and put away area. Okay, first, receiving area. The truck arrived at the company dock. The warehouse personnel meet with the truck driver and start unloading the truck. The warehouse worker unload the inventory from the truck into a specified location within the warehouse. The employee record the quantity of each item on the shipping document. Both the employee and the truck driver sign the document verifying the quantity received. Okay, and next we go to cross-docking area. Cross-docking is a logistic procedure where product from a supplier or manufacturing plant are distributed directly to a customer or retail chain with a marginal to no handling or storage time. Cross-docking take place in a distribution docking terminal, usually consisting of trucks and doors on two sides with minimal storage space. The name cross-docking explains the process of receiving product through an inbound dock and then transferring them across the dock to the outbound transportation dock. In simple terms, inbound product arrive through transportation such as trucks or trailer and are allocated to a receiving dock on one side of the cross-dock terminal. Once the inbound transportation has been docked, its product can be moved either directly or indirectly to outbound destination. They can be unloaded, sorted, and screened to identify their end destination. Okay, and after being sorted, products are moved to the other end of the cross-dock terminal via a forklift, conveyor belt, pallet trucks, or another means of transportation to their destined outbound dock. When the outbound transportation has been loaded, the product can then make their way to the customer. Okay, and the third one is put away area. Put away is the process of moving the goods from the receiving area to the place where they will be stored. This process involves calculating the resource and space requirement for each item. Goods that are similar to each other are usually stored together so that they can be located and distributed easily. The operator handling the put away process confirm that the correct storage
location has been found and place the goods into their assigned slot before confirming the completion of the process. Okay, and that's all from me. Next, the next Hanif will take another stage. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fahani binti Faisal. Nama website saya 10 DIS 19F 2014. Ini saya akan membentangkan tentang broken case picking system, shipping zone area dan juga repacking area. Okey, yang pertama ialah broken picking system area atau lebih dikenali kawasan sistem pengambilan kes yang rosak. Tidak seperti padlet penuh atau pengambilan kes penuh. Pengambilan kes split memerlukan unit individu dipilih daripada lokasi individu dan dimasukkan ke dalam bekas, biasanya cardboard, penghantaran atau totem. Ini memerlukan lebih banyak pengendalian produk dan lebih banyak cardboard untuk diproses yang menambah lebih banyak tenaga kerja, iaitu kertas agihan pemungut casing menggunakan media penyimpanan tradisional, teknologi pengambilan primitif, persediaan ketinggalan zaman, pelepasan global, statik dan sistem penghalaan statik berjuang untuk mengikuti peningkatan jumlah pesanan dan mengubah profil pesanan. Kepentingan dan kerumitan topik ini telah mendorong lonjakan teknologi baru dan kemajuan dalam kemampuan perisaian yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan sistem tersebut. Pengambilan kes pepecah yang luar biasa. Okey, yang kedua adalah repacking area atau lebih dikenali sebagai kawasan pembungkusan semula. Okey, jenis layanan bernilai tambah yang terjadi setiap kali perubahan atau konfigurasi ulang perlu dilakukan pada produk tersebut. Sebilangan besar penyedia gudang atau pengedar 3PL menawarkan beberapa tahap pengemasan semula. Walaupun tidak semua melakukannya dengan alasan yang sama. Salah satu sebab yang penting atau salah satu sebab yang umum adalah untuk mengemas semula produk bagi memindahkannya ke dalam bungkusan berjenama peribadi syarikat anda daripada apa yang dihantar oleh pengeluar. Sebab lain yang mungkin termasuk merangkumi penyesuaian berdasarkan permintaan pelanggan. Yang unik adalah ia membuat perubahan pada alat pemasangan yang digunakan oleh gudang. Prosedur pengemasan semula tidak terhad kepada penyesuaian kandungan bungkusan saja. Proses ini merangkumi beberapa tugas yang berkaitan yang sangat penting untuk menjaga pertanggungjawaban atau integriti produk itu sendiri. Sebagai contoh, produk yang sensitif seperti suhu akan memerlukan pemantauan yang tepat dan teliti selama langkah-langkah pengemas ulang untuk mencegah kerosakan atau kerosakan yang kekal. Penjajahan atau pelabelan yang berkesan untuk dilakukan untuk pengemasan semula untuk memastikan nombor unit, kod setiap kotak dan perubahan tersebut lain dapat dilihat dengan tepat. Sekali, kawasan zon penghantaran. Okey. Kawasan zon penghantaran ni adalah proses penghantaran simpanan anda kepada pelanggan masing-masing. Barang yang dihantar dikemas lebih awal untuk mengelak kekacauan di kawasan pementasan seperti gudang. Ia akan menyebabkan penghantaran lewat dalam kekeliruan. Prosesnya selaras dengan waktu pengambilan pembawa. Okey, lepas tu penyimpanan aktiviti yang kompleks di mana setiap langkah harus ditangani dengan cekap dan sesuai dengan organisasi anda. Pelaksanaan aliran kerja yang baik untuk proses penggunaan anda memastikan proses logistik yang lancar
dan akan menyumbang positif kepada perniagaan anda. Assalamualaikum. Hai, saya Nur Syam binti Aziz, nombor matrik 10 DLS 19F2014. Saya dan Ameh akan menerangkan bagi jawapan nombor 4. Yang pertama adalah receiving zone. Receiving zone adalah setelah kita menerima pesanan, kita perlu menggunakan skala platform untuk mengukur barang atau dipanggil sebagai parcel untuk kita tahu barang tu besar mana dan berat mana. Dan jangan lupa juga kita perlu pastikan berat tu tidak melebihi had yang ditetapkan. Yang kedua adalah cross-docking zone. Cross-docking zone adalah prosedur logistik di mana produk dari pembekal diedarkan terus ke pelanggan. Cross-docking juga berlaku di terminal pengedaran. Biasanya terdiri dari pintu docking di dua sisi dengan ruang simpanan minimum. Secara sederhana, produk masuk tiba melalui pengangkutan seperti truk ataupun trailer dan diperuntukkan ke penerima di satu sisi terminal, iaitu cross dock. Yang ketiga adalah put away zone. Put away zone ni adalah label kod bar ataupun RFID digunakan oleh organisasi amalan terbaik untuk menandakan barang. Dalam operasi penempatan, mengenal pasti label produk, label kawasan ataupun tempat dan plate nombor pada padlet semua boleh digunakan. Label kod bar dan RFID juga dapat digunakan untuk menandakan produk. Tetapi, label kod bar lebih banyak berlaku di gudang sekarang. RFID mempunyai bonus untuk melakukan yang lebih baik dalam persekitaran yang keras. Yang keempat adalah storage zones. Storage zone ni adalah peranti memilih suara direka untuk memastikan tangan dan mata pengandilian gudang bebas. Pesanan diedarkan, disusunkan dan diproses kerana diimport dari sistem host. Banyak penyelesaian memilih suara yang berkaitan dengan sistem perundangan semasa. Sistem menghantar kemas kini masa apabila setiap operator menyelesaikan tugas pemprosesan atau pengambilan pesanan yang ditentukan. Yang kelima adalah order picking zone. Rak aliran padlet pilihan yang tepat untuk gudang yang mengendalikan barang yang bergerak dengan putaran stok FIFO. Padlet dimuatkan di bahagian atas cerun yang landai dan grafiti menggerakkannya ke bawah sehingga objek dikeluarkan semasa proses pengumpulan. Sistem penyimpanan ini menggunakan ruang lantai dengan hanya menggunakan dua lorong, iaitu satu lorong untuk memuatkan dan lagi satu lorong untuk memunggahkan parcel-parcel yang berada di warehouse. Seterusnya saya akan serahkan kepada Amir Syahir. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amir Syahir bin Suhaimi. Nombor matrik saya adalah 10 DLS 19F2053. So, hari ini saya nak terangkan iaitu zon sistem pengambilan kes yang rosak. Maksudnya dekat sini pemilihan potongan yang juga disebut sebagai pemotongan casing atau operasi pemungutan pembungkusan merujuk kepada proses di mana kepingan individu yang dipilih. Operasi memilih potongan biasanya dia mempunyai pangkalan SKU dan masa dia kitaran yang sangat cepat. Operasi pilih sebahagian yang boleh digunakan di firma katalog, pesanan made dan peniaga alat ganti. Memilih pesanan secara asas stok diletakkan dalam kedudukan yang tetap di rak statistik atau rak pallet dalam proses pengambilan pesanan yang paling mudah. Pemetik pesanan memilih satu pesanan dalam satu masa, mengambil jalan yang telah ditentukan ke atas dan ke bawah setiap lorong
sebelum keseluruhan pesanan selesai. Pemetik pesanan kemungkinan besar dia menggunakan troli pemetik. Aliran pemungutan dapat dirancang sedemikian rupa sehingga pemetik pesanan terakhir berakhir dengan yang sama. So now kita pergi kepada zon pengemasan semula. Okey, kat zon pengemasan semula ni, pekerja-pekerja ni akan packing balik barang-barang tu sebab barang tu kemungkinan rosak ataupun dah pecah. And then mereka akan packing balik dan mereka ni akan jual dekat pemborong. Pemborong pula akan beli dengan mereka ni. Okey, sebagai contoh dekat Malaysia ni kita dapat lihat kedai pemborong iaitu kedai Eko RM2 tu. Tengok bila mereka ni akan jual dekat pemborong, and then bila dah sampai kat pemborong tu, kalau kita perasan dekat kedai Eko tu, packaging dia mungkin ada yang kemek sikit, rosak-rosak sikit macam tu. Sebab tu harga dia pun murah. So now kita dah sampai ke point yang terakhir, iaitu point penghantaran. Okey, dekat point penghantaran ni nampak macam mudah sebab yalah kita nak hantar barang je kan. Tetapi proses dia sangat sukar. Untuk orang yang membuat dalam proses ni merasakan sukar sedikit lah. Sebab apa? Sebab mereka perlu menjaga prosedur yang sangat ketat sikit dalam ni. Sebab yalah takut barang tu akan rosak ataupun jatuh waktu nak penghantaran ni. So mereka ni perlu susun dengan kemas di atas pallet. Maksudnya kotak-kotak tu mereka akan letak atas pallet dengan kemas, and then mereka akan tape kotak tu dengan sealer, and then forklift akan mengangkat pallet tu dan masukkan ke dalam truk yang disediakan dekat tempat pembungkusan tu. Okey, pita atau tape dispenser berkualiti tinggi digunakan. Walaupun ia nampak sedikit koyo, tapi ia memberi pembezaan yang besar kepada pekerja yang menggunakannya, yang mengemas kotak tu lah. Semasa penghantaran, pelbagai penyebar pita dan pistol pegun ke pita. Menggunakan pita berkualiti tinggi dapat menjimatkan wang dan masa. Alih-alih pita yang berkerut atau terkoyak ketika menggunakannya, pita lebih baik meningkatkan daya tahan. Pita yang kuat dan tahan lama sangat mengurangkan tuntutan penghantaran dan mempercepatkan masa pemprosesan penghantaran. Kedua, peralatan yang terlibat adalah dalam penghantaran stesen kerja ni. Stesen kerja penghantaran adalah suatu keharusan di mana tempat kerja. Penghantaran stesen kerja meja ni bertingkat dengan tong berisi bekalan yang biasa digunakan. Bekalan ini termasuk pencetak, label, tambahan kotak, sampul surat, balut gelombong, bantal udara, penanda, pita pembungkusan tambahan dan senapan pita tambahan. Okey, belum lagi masuk dengan komputer pengimbas yang juga disambung ke perisian penghantaran. Menjaga stesen kerja yang lengkap dan teratur sangat penting untuk mengekalkan kelajuan, ketepatan dan kecekapan dalam sektor kerja ni. So maksudnya mereka ni sangat mematuhi prosedur supaya barang tu tak akan rosak bila sampai. Sebab dalam penghantaran ni sangat-sangat penting. Bila mereka packing tak elok, benda tu akan jatuh ke daripada pallet, and then rosak, and then akan berlaku kerugian. Okey, penting untuk menyusun stesen dan semua bekalan mengikut urutan penggunaan. Okey, sekarang kita pergi pada kawasan FedEx. Okey, kawasan FedEx ni biasanya adalah kawasan yang paling terpantas. Maksudnya kurir FedEx ni mereka ni menawarkan perkhidmatan penghantaran pada hari yang sama. Perkhidmatan ni biasanya mahal sedikit, tetapi ia berbaloi jika customer tu perlu barang yang cepat dan pantas untuk mereka dapat barang tu. Okey, perniagaan yang paling sering memerlukan perkhidmatan penghantaran antarabangsa juga dihantar dengan DHL. Okey, kos penghantaran menggunakan DHL ni biasanya dikira berdasarkan perkhidmatan apa yang customer guna, seberapa cepat customer mahu dihantar dan sejauh mana tujuan dari asal package tu. Okey, dimensi dan berat yang customer hantar juga penting. Secara amnya customer tu boleh membayar
akan membayar lebih banyak bergantung pada seberapa besar bungkusannya, seberapa cepat dan seberapa mereka tu memerlukannya, dengan beberapa jarak antara tempat asal dan ke destinasi.